Seperti kita tahu filem, nama pun filem kan, filem dalam sudut hiburan. Tetapi dalam filem Mak Kilau ni bukan sekadar filem yang kita menghiburkan, tetapi dia ada unsur pendidikan. Dan dalam pendidikan tu ada kebudayaan. Dan bila kita lihat di luar sana, daripada umur kanak-kanak yang kecil hingga dewasa memakai busana, saya rasa itu juga satu psikologi pendidikan, bukan semata-mata untuk hiburan yang kita pertontonkan dalam filem, dan dia bukan sekadar filem yang one off. Itu yang saya boleh katakan satu fenomena yang diberi kepada Mak Kilau atas izinnya lah. Secara jujur bagi saya, kita tahu sekarang gembar-gembur di luar tentang hasil kutipan kan? Dan segi pro and cons, saya boleh katakan satu tirai yang pertama dalam sejarah untuk industri perfilman. Dan saya boleh rangkumkan sekali, bukan saja industri perfilman, malah juga dalam industri hiburan. Itu bagi saya dia punya pro. Dan dia punya cons juga, kita juga titik berat tentang filem-filem lain yang akan keluar kan. Mereka juga ada target KPI mereka sendiri untuk adakan box office. Jadi saingan itu bagi saya adalah saingan yang sihat dan berbentuk bagaimana mereka mempromosikan setiap filem ataupun penerbit yang di luar sana yang bakal filem-filem yang ditayangkan. Dan apa yang atas izinnya juga yang harus saya bersyukur, tahun ni saja setelah Mak Kilau ditayangkan pada 4 Ogos, filem Jerangkung Dalam Almari pun adiknya saya. Jadi nama saya akan bertukar bernama Fikri. Jadi saya rasa nanti penerbit akan membuat promosi lah untuk filem Jerangkung Dalam Almari. Dan pada tanggal 25 Ogos pula adalah filem Air Force The Movie, di mana watak saya memegang Major Adnan ataupun call sign saya dipanggil Legend. Jadi Mak Kilau ada, Fikri ada, Legend pun ada. Jadi pelbagai nama yang diberi pada tahun 2022. Saya rasa akan jadi gila, tapi gila yang baiklah, dalam naratif yang positif. Sebab kalau tidak ada gila ni, saya rasa dia tidak ada perkembangan atau awareness di luar sana. Dan secara gila, saya harus memberikan satu penghargaan kepada penerbit Kembara Studio sebab tidak memutus asa untuk mengadakan filem Mak Kilau ini kali yang ketiga. Ada third attempt, kali yang ketiga. Jadi saya harus memberikan penghargaan. Dan kepada pengarah Samsul Yusof, yang ialah ada yang dah keluarkan kenyataan seorang pengarah yang gila, tapi bagi saya harus memuji beliau, seorang pengarah yang jago kan. Yang orang kata sampai kutipan Darut to 80, kita pun tidak tahu kalau atas izinnya boleh road to 100, sebab Indonesia belum ditayangkan lagi. Dan harus juga saya memberikan pujian kepada sahabat saya Beto Husairi, seorang pelakon yang versatile. Fatah Amin, seorang pelakon yang hebat, yang sentiasa ingin belajar, walau satu scene apapun mengambil serius lah. Itu yang saya harus memberikan pujian. Sama juga seperti Johan Asyari, seorang pelakon yang berjiwa besar, hati yang selalu terbuka untuk mengambil berat bila diberikan satu amanah, dan juga serta barisan-barisan pelakon yang lain
dan juga tim kru yang tak akan saya lupa, daripada director of photography sehinggalah gaffer, sehinggalah kerana, sehinggalah handyman. Bagi saya mereka lah sebenarnya adalah mat kilau, bukan saya seorang saja memegang watak mat kilau. Pada awal lamaran 2 kali saya tolak, 2 kali. Rasa menyesal tolak yang pertama kali tu saya tak rasa kesal, saya rasa takut. Dan saya rasa masyarakat dan umum pun tahu nama Mat Kilau ni seorang tokoh, kan, seorang tokoh yang namanya sangat besar, boleh dikatakan seorang tokoh negara. Dan saya takut, dan bila dilamar kali yang kedua pun saya menolak. Hinggalah lamaran yang ketiga baru saya setuju untuk menerima lamaran sebagai dan menjayakan watak Mat Kilau ni setelah rujukan yang saya dah buat, bertanya dengan waris-waris yang masih ada. Dan ialah kita cuma ada footage gambar Mat Kilau ni ketika usia yang dah berumur. Kita tidak ada footage Mat Kilau ketika umur 30-an, 40-an. Jadi itu adalah satu kajian yang harus saya mengkaji, bukan saja aspek segi aksi, malah sebagai seorang pelakon ni, kita nak menjayakan watak itu bukanlah Adi Putra, dan kita nak kena menjayakan watak yang diberi itu adalah yang bernama Mat Kilau. Jadi rujukan tu banyak saya merujuk, termasuklah dalam persilatan, termasuk dalam keagamaan, termasuk juga tentang sejarah. Sebab sebelum ini pada 23 Jun tu banyak andaian tanggapan mungkin filem Mat Kilau ni adalah sebuah filem dokumentari. Jadi setelah ditayang barulah mereka tahu sebenarnya filem ini diinspirasikan, ada gabungan antara fiction dan juga non-fiction. Berbaloi ataupun tidak adalah satu figur angka sahaja, tetapi inilah hasil dia bila telah diterima dengan masyarakat yang tak dijangka, kan. Kalau kun fayakun, jadilah dia. Dan kalau tentang bayaran mahal, bagi saya mahar tu sentiasa ada. Seekor lembu pun sekarang, korban kambing pun dah harga juga, boleh tahan. Jadi bagi saya pernah memberikan dan juga perkongsian, itulah kerja yang bagi saya sebagai seorang pelakon ni bukan mudah, dan tenaga kita, mental dan juga kudrat biarlah seimbang. Tentang berbaloi ataupun tidak, bagi saya itu pun dah alhamdulillah. Ada perasaan tu, filem ni ada sesuatu. Tentang sambutan belum ada perasaan tu. Tapi bila saya lihat dan involve dalam filem ni, saya dapat rasakan filem ini ada sesuatu. Sebab bila kita throwback, kita tak pernah ada lagi filem yang bertajuk atas nama almarhum, kan? Ada, tapi bukan dalam berbentuk epik. Kalau sebelum ni mungkin Lieutenant Adnan wujud, tapi itu dah era-era yang dah agak moden. Tetapi yang ini 1890 dengan epiknya, dengan pakaiannya, bahasanya, gerak tubuh badan, bahasa tubuh. Jadi peranan tu adalah sangat penting. Tu yang saya ada sedikit rasa yang filem Mat Kilau ni ada mempunyai sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi, apa hikmah dia. Tapi hikmahnya dah terjawab pada hari ini.
Untuk selepas kejayaan filem ni kan, ada tak tawaran yang datang daripada luar negara ataupun tawaran watak-watak yang lebih, orang kata mungkin akan beri impact lah orang kata? Sepanjang ni belum ada lagi lah tawaran daripada luar negara. Shah Rukh Khan pun belum WhatsApp saya. Belum ada lagi lah tawaran daripada luar. Tetapi ramai yang saya harus mengucapkan jutaan terima kasih atas keprihatinan yang bertubi-tubi DM, WhatsApp dan juga kepada TikTokers di luar, follower di Instagram. Sangat-sangat prihatin dan bagi saya itu juga saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka sebab secara tak langsung membantukan promosi filem Mak Kilau ini sendiri. Kita tak tahulah kalau selepas hari ini mungkin esok lusa ada tawaran-tawaran yang lain, wallahu alam. Mungkin ialah road to Hollywood dia, saya tak tahu. Sebab Yayan dah sangat dikenali kan. Itu pun bagi saya bukan puji bagi Yayan, sahabat saya tu, seorang pelakon yang sangat-sangat merendah diri walaupun pernah berganding bahu dengan Keanu Reeves dalam filem John Wick, Star Wars. Saya hanya ke arah India saja, iaitu Don Do. Tapi kita tak tahu kan rezeki masing-masing. Jadi tak perlulah saya nak gembar-gemburkan sebab setiap pujian ni ada dia punya ujian dia kan. Setiap yang dilambung pasti ada dugaan dia. Datuk, sampai 3 kali kan offer diberi, kali ketiga baru bersetuju. Ialah maksudnya nampak orang kata kesungguhan Samsul sebagai pengaras itu yang mahukan Datuk berlakon sebagai watak Mak Kilau ni. Ialah mungkin Samsul ada cerita tak kenapa dia nak Datuk jadi Mak Kilau ni juga? Dia tak nak orang lain. Itu saya sendiri saja yang tahu. Tapi dia pernah berkongsi saya dilahirkan untuk jadi watak Mak Kilau. Itu yang saya katakan, Samsul, kau bukan gila, tapi kau seorang yang jago. Jago berarti ialah kita tahu jago, perkataan jago ni sangat berani. Itu yang pernah dikeluarkan kenyataan oleh beliau. Jadi kenyataan itu biar seiring dan sejalan supaya tidak ada miskomunikasi kan. Alhamdulillah lah 21 tahun dalam industri ini, pelbagai onak dan duri yang telah dilalui, kontroversi pelbagai. Sudi pun tahu, Opi pun tahu, saya rasa Budi pun tahu kan. Tetapi bagi saya, walaupun ini satu benchmark yang sangat tinggi, inilah diri saya yang mungkin ramai yang kenal, mungkin yang tak kenal. Bukan kita nak hidden perwatakan apa yang dipaparkan, sebab kita tahu penonton kalau melihat filem ataupun watak itu berjaya, dia akan jadi terpengaruh. Jadi saya untuk mengelakkan daripada ke ekstremis, itu hanya watak saja yang dilakukan. Dan diri saya seperti yang sebegini rupalah. Ada orang kata muka saya ni serius, tapi nak macam mana kan, dah memang ciptaan azali, dah memang muka wajah raut yang serius, jarang senyum. Tapi hati saya sentiasa senyum. Sebab saya risau bila kalau saya senyum, senyum tu dia manis lah. Ini pun influence daripada TikTok. Mungkin viral kat TikTok. Boleh dikatakan ujian baru. Boleh katakan ujian baru. Saya berkongsi ialah lain tak bukan isteri saya lah.
saya cuma mampu duduk dan termenung seketika sebab pernah dulu waktu KL Gangster pernah terjadi impak yang macam ni. Tapi Mat Kilau ni pula impak dia, saya rasa dia punya gear tu dah masuk yang ke 100. Saya tak jangka sampai ke situ. Dan tidak ada perkataan yang saya boleh ungkap untuk menggambarkan kecuali Alhamdulillah, untuk menahankan segi keimanan ini untuk supaya tidak terbawa-bawa di luar sana. Sebab saya paling takut sekali, seperti yang saya katakan, bila lamaran tu pun saya takut, bila fenomena ini pun saya takut bukan apa, takut lupa diri kan, sebab kita boleh melihat di luar sana kalau kita lupa diri ataupun riak dan sebagainya. Saya tak mampu untuk angkat bakul pikul sendiri untuk menyatakan okey, saya boleh seperti macam ni, saya boleh seperti yang macam ni. Jadi biarlah begini, bagi saya sudah cukup mensyukuri, sebab ada lagi ujian yang saya ada perasaan yang akan datang. Sebab bila selepas ni ada filem Jerangkung, tak tahu expectation tanggapan macam mana pula. Sama juga dengan Air Force the movie. Tok, ujian populariti ni besar kan, dia merangkumi semua lah. Jadi mungkin apa amalan Datuk lah untuk orang kata sebagai pendidik diri lah? Rukun Islam lah saya punya prinsip pegangan. Sebab di situ dah terlerai banyak sebenarnya. Jadi bagi saya dengan berpegang dengan rukun Islam tu, insya-Allah, sebab ialah kita tahu semua saudara mara Islam kita tahu dalam syahadah itu dah satu pengakuan kita ni seorang Muslim dalam syahadah. Jadi bila kita pegang dalam 5 perkara tu, insya-Allah lah apa yang kita pegangkan tu akan capai. Dan kalau kita tak jaga kepada yang satu itu, dia tidak akan menjaga kita. Itu memang pasti, dan itu janji dia. Ya, saya taat pada yang satu. Jadi taat pada yang satu tu, Alhamdulillah, daripada KL Gangster tu, saya sebenarnya berpegang kepada tu, kita taat kepada Allah. Itulah taat pada yang satu yang saya rungkaikan pada hari ini selepas hampir 11 tahun. Sebab filem itu keluar pada 2011. Datuk, kita tahu yang bila Datuk orang kata terima satu-satu tawaran filem tu ada sebab dia kan, dan kita tahu akan booming. Kita tengok lakonan macam KL Gangster sebelum ini, dan now Mat Kilau, dan rasanya bukan satu keputusan mudah kot bila Datuk nak berlakon filem seram dan juga Air Force tu sendiri. So adakah tahun ini ataupun mungkin tahun depan akan lebih banyak kemunculan di layar Perak, Datuk? Dan tahun, of course selepas ini mesti tawaran lebih banyak kan? InsyaAllah. Dan kalau masih laku lah. Bila tak laku? Saya difahamkan oleh dan juga kenyataan dah keluar oleh Samsul untuk ada kan KL Gangster 3 kan. Jadi itu pun salah satu tawaran juga yang akan datang. Penggambaran saya tak tahu bila, insyaAllah nanti Samsul akan maklumkan bila. Jadi bila penggambaran itu contohnya berlaku pada tahun ini, mungkin akan dipertontonkan mungkin tahun 2024 ataupun 2023, kemungkinan begitu. Dan saya ada buat filem saya sendiri, saya produce dan saya mengarah dan saya berlakon sekali, yang berjudul Syaban. Dan filem Syaban ini bukanlah saya nak buat sebagai orang kata filem-filem yang ada dan sedia ada.
filem tu saya buat sebenarnya adalah untuk filem tayangan amal. Jadi mana cerita taklah hebat mana, tapi dia yang bergenrekan Islamic love story, supaya hasil kutipan itu dapat diagihkan mungkin NGO yang mana yang memerlukan, yang dapat kita membantu. Berjudul Syaban, kalau diizinkan saya nak tayangkan tahun depan di bulan Syaban, kalau diizinkan. Untuk projek lepas ni filem Jerangkung Projek lepas ni bukan Jerangkung, tapi yang ditayangkan filem Jerangkung. Jadi mungkin boleh cerita sikit pengalaman berlakon filem seram kan? Ada tak cerita-cerita mistik ataupun yang menarik tentang filem inilah? Jerangkung dalam almari ni, kalau yang kita sebut, dia akan 3 tajuk lagu kumpulan Wing. Kalau Jerangkung dalam almari, dan diarah oleh Syahdan Kasim pengarahnya, dan penerbitnya Raja Azmi. Jadi genre horror ni sebagai Fikri, sedikit sebanyak bila kita dalam horror ni, kita nak paparkan tentang, ialah kita tahu tentang seperti mana yang ada filem Munafik, yang sekarang pun ada filem Musyrik. Jadi apa yang saya nak bertentangkan dalam watak Fikri ni adalah bagaimana untuk berlawan dan berjuang segi iman antara manusia dan juga syaitan yang ada. Jadi itu pun salah satu cabaran yang di luar kotak, sebab genre hantu ni kita boleh tengok satu sekilas pandang dia punya genre hantu. Okey, kita dah tahu it's a horror punya penceritaan, tapi untuk memegang watak dan nak drive sebagai driver dalam Jerangkung dalam almari ni, bagaimana saya nak berjuang dalaman itu sendiri di dalam kaedah keagamaan. Itu dalam Jerangkung, barulah diusul Air Movie. Rasa tertekan tak selepas kejayaan Mak Kilau, lepas tu filem lain pula menyusul kan? Mungkin ada tak rasa tekanan untuk kutipan yang lebih baik untuk filem-filem yang lain? Saya mengharap sebab bila Mak Kilau hasil kutipan dah satu benchmark, dan bila Jerangkung pula saya ada di situ, effort saya ada di situ, balik-balik muka saya kan. Jadi saya kena berdoa semoga Allah permudahkan agar filem-filem ini juga dapat hasil kutipan yang baik kan. Jadi sebab saya cuma pekerja buruh, dan ramai yang mungkin luar tak tahu kita ni seorang pelakon ni sebenarnya pekerja buruh. Kita bukan full time dan kita seorang freelancer. Jadi untuk mengadilkan, saya kena membantu turut mempromosikan seperti mana mempromosikan filem Mak Kilau. Dan untuk hasil kutipan itu bukan di tangan saya lah kan, itu atas izin dia. Jadi mudah-mudahan dalam industri kita ni, perfilman ini, hasil kutipan ni janganlah menjadikan satu rebutan ataupun saingan yang boleh membawakan satu unsur-unsur negatif. Sebab bagi saya itu adalah rezeki masing-masing, dan apa yang saya boleh paparkan, di mana yang saya terlibat, saya menghormati kontrak yang telah saya tanda tangani, dan saya menghormati supaya saya tak breach kontrak tersebut, supaya dapat selaras impak yang sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Datuk, ada tak kemungkinan penerbit akan menyambung filem Mak Kilau ni untuk Mak Kilau 2? Jika sekiranya ada, mungkin ada tak nak
nak terlibat semula macam mana? Bergantung kalau penerbit nak adakan sequel Mak Kilau, bergantung juga kepada pengarah Samsul. Sebab seperti mana yang ada yang kenal saya, khusus kepada penerbit, saya agak selektif segi cerita, siapa pengarahnya, direction hala tuju cerita tersebut. Jadi saya bergantung kepada penerbit dan pengarah. Kalau dia nak menyambung ke sequel, saya kena melihat segi skala yang lain. Tapi kalau dia nak buat prequel, saya pun kena tengok skala yang lain. Itu pun kalau ditawarkan untuk terlibat sama. Dan kalau ada prequel, mungkin Mak Kilau yang besi muda, kan, mungkin bukan saya. Kalau sebab dia dah terjadi dalam Gangster. Daripada satu Gangster dan juga Gangster satu ada prequel. Jadi untuk prequel pula saya nak kena dimudahkan. Jadi itu pun salah satu yang saya kena lihat perspektif untuk kalau saya nak on board kalau ada sambungnya Mat Kilau 2 ataupun sebagainya. Menurut penerbit dia nak buat filem satu filem sebelum sequel Mat Kilau yang kedua lah. Jadi filem tu ada tak penerbit hubungi Datuk untuk terlibat dalam filem? Buat masa ni belum. Kalau dia ingin buat yang sequel, Bukan, sebelum sequel tu dia kata dia buat prequel yang lah. prequel. Prequel. Belum hubungi saya. Kalau prequel yang seperti yang saya kongsikan tadi, mungkin automatik kita boleh nampak kalau yang sekarang ini adalah saya. Kalau prequel mungkin yang lebih muda. Jadi kalau dia dapat menjumpai yang lain untuk membawa watak Mat Kilau ketika muda, sebab saya dah tak boleh mudakan lagi dah. Saya tak tahu macam mana saya nak mudakan. Tapi itulah cabaran sebagai seorang pelakon, untuk kita nak menerokan dan juga menjayakan bila dijadikan prequel. Datuk, apa pendapat Datuk bila ada setengah penonton yang membandingkan lakonan Datuk dengan Beto? Sebab kata mereka kata Beto ni sesuai untuk watak Mak Kilau sebenarnya. Mungkin Datuk ada pandangan sendiri bila ada yang membandingkan dengan lakonan Beto. Saya tak ada perasaan apa orang kata negatif, walaupun mereka di luar berbandingkan Beto untuk memegang watak Mak Kilau. Sebab bagi saya, seperti yang saya memberikan stigma saya, pujian saya pada Beto, dia memang seorang pelakon yang versatile. Jadi bagi saya tak ada masalah kalau Beto dah membawa watak Mak Kilau. Sebab apa-apa pun he's a good actor. Dia seorang yang versatile actor. Cuma macam saya, bila memegang watak Mak Kilau mungkin dah tertulis. Jadi bila dah tertulis, saya harus melihat segi perwatakan Mak Kilau ni. Sebab Mak Kilau ni dah ada dia punya kurikulum sejarah dan dia ada batasan dan terhad. Jadi Mak Kilau ni saya tidak boleh terlalu open sangat atau dan sebagainya. Sebab yelah, nama dia dah memang umum sedia tahu. Jadi bila kita nak meyakinkan para penonton, di mata penonton, untuk menyampaikan rasa Mak Kilau itu sendiri, bagi saya itulah sebenarnya cabaran seorang pelakon yang you tahu apa yang you buat daripada sekadar tahu. Sebab itu ke tahap
kemampuan kita lah untuk kita nak deliverkan watak tu bukan mudah dan bukan sukar untuk meyakinkan mata penonton tu satu, jiwa penonton. Tapi bila dibandingkan, bagi saya Beto pun sesuai juga menjadi Mat Kilau, sebab saya kenal dia lama dan dia seorang pelakon yang versatile. Jadi saya tak ada grudges. Kita tidak ada aku lebih sesuai, engkau lebih sesuai. Tapi ini adalah di luar sana yang buat perbandingan. Tetapi dengan perbandingan ini juga apa yang mereka mengadakan tentang perbandingan ini, bagi saya itu yang kita inginkan. Sebab seorang pelakon yang versatile itu harus dinobatkan dan juga diangkatkan supaya kita tidak lupa. Sebab kita juga bersilih ganti dengan pelakon-pelakon pelapis yang baru. Jadi kita harus berkongsi juga kepada mereka. Dan kita tidak menyimpan untuk diri sendiri. Bagi saya itu tidak adil dalam prinsip saya. Dan apa-apa pun dia hebat, seperti saya kata. Datuk boleh share sedikit bekerja di bawah arahan Syamsul Yusof untuk filem Mat Kilau. Mungkin ada cerita yang mungkin penonton tak tahu sebelum ni, yang Datuk ada simpan dalam hati ke nak share dengan kita orang, cerita di sebalik penggambaran semasa penggambaran. Sepanjang penggambaran Mat Kilau, saya bersama dengan Syamsul banyak dugaan dia, banyak, sebab lokasi bukan satu. Jadi saya boleh melihat keperitan dia, kepenatan dia untuk memikir sambil nak mengarah, sambil memegang kamera untuk operate. Jadi terlalu banyak pengalaman pahit dan manis saya bersama dengan dia. Dan bila kita brainstorm segi skrip supaya tidak lari daripada landasan cerita, terlalu banyaklah saya boleh katakan. Tak ada yang pengalaman manis, semuanya pahit. Tapi manis dia adalah inilah, itulah manis dia di fenomena. Tapi pahit dia bukan seorang pengarah gila yang seperti yang dinyatakan, tetapi dia seorang yang jagolah, sangat yang berani. Secara spesifik mungkin ada cerita kena marah ke, scene tak jadi ke kat set? Marah pasti ada. Dan kalau tak ada marah tu, saya rasa bohong lah kalau tak ada. Marah adalah untuk pembetulan. Dan ada juga satu dua hari yang terpaksa kita delay. Kan, mungkin ada yang tak kena dengan propping, mungkin ada yang tak kena dengan baju. So dia sanggup untuk extend lagi sehari ke belakang, extend lagi sehari sebelakang. Jadi kita tahu satu hari itu melibatkan logistik yang melibatkan kewangan, tapi dia tahu apa yang diinginkan dan dia sanggup extend supaya apa yang dalam visual dia hanya dia saja yang tahu. InsyaAllah saya akan consider, bergantung kepada dia punya staging. Dasar pengalaman saya dalam teater sebelum ni, dalam teater Sri Mersing, di bawah lindungan Kaabah di Istana Budaya, saya harus lihat dulu dia punya staging. Sebab staging tak sama dengan camera works. Kan? Kita pun tahu dalam performance live ni durasi 2 jam yang tanpa henti. Jadi dia punya tenaga tu 2 kali ganda daripada camera works. Tapi saya akan pertimbangkanlah bagaimana staging tu nak dibuat. Sebab kalau salah buat, kita boleh tergolek. But you are comfortable with theatre production? Cerita saya comfortable sebab ada pengalaman dalam
bidang teater. Walaupun tak betul, tapi sudi tahu. Itu pun satu cabaran dalam masing-masing sebab saya kena bawa watak yang pernah dilakukan oleh arwah Nordin Ahmad. Jadi filem Seri Mersing ini dilakonkan oleh Nordin Ahmad. Bila dalam staging pula, saya memegang watak Damak yang orang dah dalam pemikiran minda dia adalah Nordin Ahmad. Jadi saya cuba nak larikan daripada tidak kelihatan Nordin Ahmad, tetapi kelihatan watak Damak itu sendiri. Siapa yang pernah menonton lah filem teater Seri Mersing? Datuk, apa kita cakap, masih lagi Mak Kilau Saya tentang Mak Kilau sikit sebanyak orang membuka mata penonton tentang hero-hero yang bukan lagi muda-muda kan. Hero-hero yang dah lama tu Datuk kan. Dan bukanlah berusia, maksudnya dah senior. Okay. Tapi okay, satu, apa pandangan Datuk? Dan keduanya, adakah radio juga akan terbuka untuk macam lebih banyak drama-drama sekarang ini yang bersaing dengan pelakon-pelakon muda? Sorry, ulang lagi boleh? Apa tu? Mak Kilau tu membuka mata penonton tentang masih ada bakat-bakat senior, bukan saja yang kira senior masih lari. Senior masih lari. Dan Datuk terbuka tak untuk pelakon drama? Back on track bagi drama. Okey, bagi saya kalau back on track dalam drama, kalau jalan ceritanya baik dan pengarahnya seperti saya maklum, saya sangat cerewet untuk memilih. Tapi kalau dia good director, a good storyline, insyaAllah saya akan pick up. Dan yelah, sebelum saya involve dalam layar lebar pun saya muncul di Kaca TV. Saya boleh ingat lagi dari awal lagi, sebelumnya ada slot-slot Akasia, slot yang sebelum-sebelum ni saya muncul awal lagi, kalau tidak silap saya di slot Samarinda, drama Miyazara. Jadi barisan pelakon yang hebat-hebat dan diarah oleh Feroz Kadir. Saya ingat lagi. Datuk, dulu pernah Datuk dedahkan Datuk ada penyakit sleep disc kan? Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Jadi masa buat aksi-aksi persilatan tu, orang kata macam mana Datuk boleh cope dengan kesakitan tu pada masa yang sama kan? Lepas tu watak Mak Kilau ni selepas yang jadi ditayangkan, ada tak respon daripada waris terhadap lakonan Datuk bawakan watak tu? Okay, tentang tulang belakang tu memang masih lagi masih ada, sebab saya tak nak operation. Sebab bila itu orang kata dah final lah tentang sleep disc ni. Selagi saya boleh ada cara perubatan yang lain, saya akan laksanakan. Tapi keraplah setiap pagi tu saya minum air kelapa lah kan, untuk walaupun orang kata air kelapa ni menyejukkan badan, tetapi di awal pagi tu dengan stretching untuk, sebab saya punya sleep disc ni dia betul-betul di L4 L5, jadi tulang yang paling bawah sekali. Jadi selagi boleh bertahan tu saya bertahan lah. Tapi kalau orang kata segi medication tak ada, saya just consume, mengambil ubat-ubat alam. Masa buat aksi tu struggle tak untuk? Sangat struggle lah. Susunan jadual dia, hari ni fighting, besok fighting, lusa fighting, tulat fighting, dan dikatakan hari-hari lah fighting. Jadi Alhamdulillah lah, air kelapa tu, air kelapa yang semula jadi yang Allah ciptakan tu, saya rasa sangat-sangat manfaat. Lepas ni saya rasa kalau buat air kelapa laris kot. Yang soalan nombor 2 tadi, waris tu? Yang waris respon daripada cucunya yang pernah keluar di YouTube.
Setelah dia menonton, saya dimaklumkan waris itu sendiri book satu pawagam untuk menyokong filem Mak Kilau ini. Itu yang saya dimaklumkan. Dia tak ada hubungi Datuk dan bertanya dan bagi reaksi tentang Ada jemputan oleh beliau, tapi jadual tak mengizinkan untuk turut bersama. Ada jemputan daripada timur ke barat, utara ke selatan. Tapi mana yang sempat tu saya hadir sebab dia datang dalam masa yang serentak, sebab bulan lepas adalah orang kata musim haji kan. Jadi walaupun saya tak berangkat tahun ini untuk menunaikan ibadah haji, dalam pada masa sama saya diuji dengan fenomena Mak Kilau untuk mempromosi. Jadi apa yang saya boleh buat sambil mempromosi ni, saya buat pengurusan daripada sini supaya jemaah-jemaah haji saya di sana tu dipermudahkan. Datuk cerita sedikit promo ataupun acara meet and greet untuk filem Mak Kilau ni pada masa akan datang, dan juga yang sebelum-sebelum ni mungkin dah viral lah kan dekat sosial media bila ada pelakon sendiri turun padang pergi tengok sekali dengan penonton di Pawagam. Boleh share sedikit Segi sambutan. dari segi sambutan, dan juga mungkin ada promo akan datang, ada lagi tak acara segini mungkin dekat Sabah ke Sarawak ke? Saya kurang pasti sebab itu semua di bawah tangan penerbit kan. Tapi biasanya yang diamalkan lah, biasanya kalau filem tu dah keluar, promosi tu dah henti di situ. Biasa kalau yang dipraktikkan adalah roadshow yang sebelum-sebelum ni kan. Tapi kelainan dah menjadi perubahan. Bila filem tu dah keluar, kita masih lagi promo, kita masih lagi ada meet and greet, movie day out dengan pihak-pihak penganjur mana yang menjemput dan penerbit yang akan menyusunkan segi jadual untuk adakan MDO dan sebagainya. Bagi saya boleh ambil sebagai satu reference lah, sebab bukan mudah kalau kita nak buat sebuah epic. Sebab saya pernah sebelum ini pun pernah berlakon dalam filem epic, sangat payah, sangat susah. Antaranya adalah filem Hanyut dan arahan oleh Uy Haji Asyari. Dan epic ni bagi saya ialah kita tak hidup dan dapat merasai zaman ketika itu, nenek moyang kita punya zaman. Kita tak tahu kan dengan environment sekeliling, tutur bahasa mereka ni macam mana. Dan yelah zaman sekarang ni kalau kita tengok epic, orang akan fikir bangsawan. Jadi kadang-kadang tutur bahasa pun mainkan peranan sebab kita tak pernah hidup di zaman itu. Tapi ialah mudah-mudahan di luar sana yang ingin menerbitkan sebuah filem epic ini boleh ambilkan satu reference, sebab filem epic ini seperti mana kita kena tarik balik sebab dia adalah dalam industri perfilman di dalam kurungan komersial, namun pun hiburan. Jadi dalam hiburan tu kita kena tengok aspek juga sebelum kita nak buat epic, apa yang kita boleh komersialkan dia, sebab itulah kita nak menarik para penonton untuk menonton di Pawagam. Kan. Okey, untuk pengurusan yang haji ni, saya sendiri Hadi Travel ni, kita bekerjasama dengan tabung haji untuk mengelakkan daripada ada yang saya tak nak maklumkan nama syarikat, tapi agensi lah senang kata kan. Ada agensi ni yang tipu, ada yang pasal visa ini dan sebagainya. Tetapi Hadi Travel sendiri kita bekerjasama dengan tabung haji
walau bagaimanapun tentang isunya visa haji ni, ia di dalam kerajaan. Jadi kita ni pihak swasta. Dia lebih molek kalau kita bekerjasama dan bersama dengan pihak kerajaan supaya tidak ada isu-isu yang terjadi sebelum-sebelum ni. Dan itu yang saya sangat berhati-hati sejak tahun 2013 Hari Travelling telah ditubuhkan. Dan apa yang saya paparkan di depan ni ialah sambil saya menyelam tu saya minum air. Sepanjang PKP 2 tahun ialah selain saya buat CSR di naungan Yayasan Hadi, saya ada buat kolaborasi dengan Grams Asia, dan tercetusnya satu di minda saya ni ialah bila datang COVID, prihatin tentang kesihatan, terutama kesihatan, semua mencari sanitizer dan sebagainya. Jadi kita tahu tentang essential oil dan ramai juga yang pengguna essential oil. Dan saya R&D sendiri 3 bahan yang saya R&D dengan Grams Asia dan dipanggil Amrani. Dan Amrani ini adalah jenama untuk diffuser essential oil. Diffuser pun ada, dan essential oil ada 3 jenis. Kalau saya nak cerita ni panjang, tapi rakan saya adalah kalau nak tahu lebih lanjut, nak katakan perasa, bukan perasa, boleh katakan pewangi dan perasa lah, sebab dia boleh 2 dalam 1, sebab dia tidak ada chemical. Maknanya kita boleh sapu juga di tangan kita. Kalau kita mungkin nak ada sesuatu yang mungkin keletihan, kita sapulah dengan essential oil yang dinama yang saya sebut. Salah satu adalah Lulvendi. Ini hot market lah, Lulvendi. Lagi satu adalah Prince Hadi, dan satu lagi Zara Adelia. Jadi saya dah sediakan segi dia punya contents, apa dia punya maksud tersirat dan tersurat dan kegunaan dia. Dan kalau kita lihat di luar, saya memang menjaminkan 100% organik, tidak ada chemical, kan. Saya tak nak sebut siapa saingan saya, kan, tapi Alhamdulillah saya rasa ia juga akan menjadi dalam sejarah yang pertama yang buat essential oil ini local made, Malaysian made dan halal. Itu sudah semestinya yang harus diterapkan. Dan bila kita pun tak tahu, kalau dengan sambutan yang baik, mungkin insya-Allah road to Hollywood as well. Dan satu daripada US dah ada lah, dah memang wujud lah, kan. Hidup muda, kalau bahasa orang putih tu faham je lah. Tapi saya bangga lah, saya bangga sebab it's a Malaysian made, kan. Jadi bagi saya ini juga membukakan satu tirai juga kepada usahawan-usahawan yang lain untuk memilih, sebab mereka ingin berniaga, tapi pada masa sama yang juga nature perniagaan itu pun harus diambil titik berat, sebab kadang-kadang ia menjadi, kadang-kadang tidak. Dan Alhamdulillah setelah 2 tahun saya R&D ni, Amrani, insyaAllah nanti akan ada launching akan dibuat. So sebelum ni kita dah buat pre-launch dekat Shopee, di Instagram pun ada di Grams Asia. So insyaAllah nanti akan diadakan satu launch untuk Amrani essential oil. Dan pada masa yang sama juga, sekarang bulan 7,
pada masa sama juga saya sedang compile untuk jemaah-jemaah umrah pula nanti bulan 9 ke atas, insya-Allah. Dan itu mungkin adalah package tu pun boleh look dalam Instagram Hadi Travels Tours Sdn Bhd. Mungkin ada package kilau ke, package awang ke, kan? Kadang-kadang Allah bagi hidayah ni tak tahu. Datuk, pembelian ni sekali dengan apa ni? Benda Diffuser. Dia asing. Yang ini asing, yang diffuser ni asing. Tapi kalau tak ada ni, dia tak hidup lah. So dia dapat tu waktu launch nanti, kurang. waktu launch tu nanti insya-Allah. Sebab kita tahu kat rumah pun ada, saya rasa semua ada diffuser all kan. So mungkin boleh, tak ada nanti minta postcode nanti hantar. Betul, dengan perniagaan semua ni kan, ada orang kata sebelum ni ada yang apa orang kata Datuk ni seorang jutawan. Jadi dengan perniagaan semua ni, adakah benar Datuk seorang jutawan? Mereka yang menyatakan saya jutawan, tapi jutawan tu Allah yang jutawan, bukan saya yang jutawan, kan? Angka ataupun nilai ataupun kertas wang itu sendiri boleh dikoyakkan. Jadi sebenarnya tak ada nilai pun atas kertas kewangan itu sendiri. Seperti ialah sehelai kertas, kalau dia koyak tak boleh guna. Tapi bila digelarkan jutawan, bukan saya yang jutawan, Tuhan itu sebenarnya yang jutawan. Jadi biarlah mereka yang menyatakan, dan saya harus memberikan segulung terima kasihlah, kan. Kalau boleh janganlah memanggil saya seorang jutawan, tak. Saya pernah ada yang tanya kan, kalau boleh janganlah gelarkan saya sebegitu. Lupa diri kan Datuk. Bila lupa diri sesat. Itu yang sebenarnya saya sangat takut, kan, sangat takut. Sebab bila kita susah, dalam susah pun ada dia punya ujian, bila kita senang pun ada ujian dia. Tetapi apa yang kita inginkan adalah hidup di dunia ini sementara yang seperti kita tahu, tapi kita nakkan ketenangan. Kalau kita mempunyai apa yang kita ada, tapi kalau kita sendiri secara peribadi tak tenang, bagi saya itu bukan satu kehidupan. Kita nak tenang dan kita nak aman supaya kita dapat mengawal setiap apa saja ujian yang diberi. Ujian itu pasti akan diberi. Datuk, mungkin soalan terakhir kan, kita tahu Datuk terlibat dalam parti politik juga kan. Ada juga a few orang artis kita yang terlibat. Tapi kalau kita tengok, saya rasa Datuk mungkin antara yang senyap dalam bab-bab yang jarang bersuara lah tentang satu-satu isu. Ada kadang kita tengok artis yang terlibat politik ni, dia suka menanggut gaya keruh. So dia akan komen benda-benda macam ni, mungkin untuk satu mungkin kejayaan politik dia dan sebagainya. Tapi macam kalau Datuk kita tengok yang dipaparkan hanyalah orang kata misi-misi bantuan ataupun perkara-perkara yang sepatutnya sebagai seorang selebriti lakukan. So mungkin Datuk boleh ulas benda ni. Saya tak boleh ulas sebab saya bukan seorang tokoh politik lagi. Tapi ada rancangan untuk mungkin nak bertanding ke nanti? Rancangan tu tidaklah, kan. Tetapi sebab bagi saya, apa yang saya tahu pada hari ini, saya seorang ialah ahli perniagaan dan juga seorang pelakon. Setiap apa profesi, kalau kita nak rencanakan, kalau tak menjadi atas izinnya, bagi saya itu bukan apa yang saya inginkan. Tapi memang saya tak nafikan pelibatan saya CSR di luar sana, ada juga dengan perbadanan politik. Tapi
memang saya tak pernah nak menyuarakan, sebab kalau saya menyuarakan benda ini, dia menjadikan satu sensitivity dan juga subjektif, sebab kita inginkan kestabilan, dan bila kita nak menyatakan sesuatu itu harus juga kita lihat segi keadaan semasa sekarang, sebab pengurusan itu pengurusan di bawah kerajaan, dan juga yang rakyat mahukan adalah segi ekonomi yang stabil. Bila ekonomi stabil, insya-Allah kerajaan itu akan stabil. Parti mana yang saya sertai itu tak perlulah saya nak memberitahu, tetapi saya cuma memegangkan satu perlembagaan di mana yang menjaga institusi raja-raja. Kerana institusi raja-raja ini saja yang menjaga agama rasmi kita di Malaysia, kan? Jadi tak perlu kita nak menyuarakan ataupun ini yang baik, ini yang tak baik. Tapi bagi saya, siapa penjaga agama kita di negara ini dah termaktub di dalam perlembagaan, di situlah ada jawapannya. Ini dah tokoh-tokoh politik bila dah berbicara atau berkempen. Tapi perlembagaan itu tak harus diluputkan, sebab bagi saya itu dah memang termaktub dalam perlembagaan, kedaulatan dan undang-undang. Jadi kita boleh tahu kenal pasti siapa yang memegang perlembagaan institusi raja-raja. Mungkin Datin nak kata sepatah dua, sebab saya jarang bawa Datin sepanjang saya dalam industri, kan. Memang jarang saya, bukanlah saya mengurung dia, kan. Tapi saya rasa sesuai lah untuk dia berkongsi, kan, sepatah dua kata, kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang sudah datang ya PC hari ini. Mungkin ada yang DM saya, mesej saya untuk melibatkan Datuk Adi untuk berjumpa, tapi saya tak sempat nak reply. Saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk filem Mat Kilau yang mana menjadikan satu fenomena. Itu saja. Terima kasih. Itu yang buat sayang tu. Tapi inilah inspirasi saya lah, kan. Saya pernah post, kan, sebelum ini, awal lagi pun, bagi saya, ibu saya dan isteri saya yang tulang sleep di saya lah. Sampai sekarang belum operate lagi. Jadi mereka lah saya punya medication untuk memberikan satu psikologi semangat, kan. Barulah kita boleh keluar untuk bekerja, untuk kewajipan sebagai seorang anak dan juga suami, kan, kewajipan menyeluruhlah segi nafkah dan sebagainya, sebab itu adalah wajib, berbeza daripada segi kemahuan, kan. Tanpa dua insan ni, saya rasa saya mungkin tak ke sini, ke tahap ke sini, sebab ialah apa yang dah tertulis di Lauh Mahfuz pun tidak ada seorang pun tahu, hanya kecuali Allah saja yang tahu. Sekali lagi saya ucapkanlah terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, di TikTok yang sedang menonton, dan juga di Instagram. Walaupun Instagram saya tak ningkat-ningkat, tapi tetap Alhamdulillah lah. Tapi bukan itu yang saya mengejar. Follower ini, angka ni bukan saya yang mengejar, kan. Kalau kita kejar, mungkin lain yang kita akan dapat. Tapi kalau insyaAllah kita kejar akhirat, dunia yang kejar kita.